Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Kita berhenti minggu lepas ayat 38, tapi tak ada habis lagi, baru sekerat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Dan sesungguhnya telah kami utuskan beberapa orang rasul sebelum engkau, dan kami jadikan bagi mereka pasangan-pasangan dan zuriat keturunan. Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Dan tidaklah boleh bagi seorang rasul untuk ia mendatangkan dengan sesuatu mukjizat. Ayat di sini maknanya mukjizat, kecuali dengan izin Allah. Likulli ajalin kitab. Bagi setiap ketentuan itu ada, bagi setiap ajal ketentuan itu ada ketetapannya, penulisan untuknya. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah Ta'ala menghapuskan, memadamkan apa yang dia kehendaki, dan dia juga berkuasa menetapkan apa yang dia kehendaki, iaitu dari sudut qada dan qadarnya. Dan di sisinya jugalah ummul kitab, iaitu Lauh Mahfuz. Sambungan bahagian kedua untuk ayat 38. Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah. Dan tiadalah bagi seorang rasul itu berkemampuan, ada kebolehan untuk mendatangkan mana-mana mukjizat, suatu tanda kebenaran dakwahnya, kecuali ia berlaku dengan izin daripada Allah. Mukjizat atau disebut juga sesuatu yang khariqun lil adah, yang boleh mencarikan adat kerana bercanggahan dengan adat atau kebiasaan. Para nabi dan rasul tidak mampu untuk melakukannya kecuali apabila Allah Ta'ala mengizinkan, dengan sebab ada maslahah dari sudut dakwah. Nabi-nabi dan rasul-rasul sebagaimana diketahui, salah satu sifatnya adalah sifat siddiq, yang bersifat benar. Tidak ada yang tidak benar, melainkan semuanya benar, dan memang sikap dia begitu benar. Dan untuk membuktikan bahawa apa yang dibawa Rasul itu adalah benar, bukannya direka oleh Rasul itu sendiri, tetapi yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, maka mereka ditakyidkan, diperkuatkan dengan mukjizat yang mana manusia lain tak boleh nak tiru dan tak boleh nak buat seumpamanya. Apabila Allah Ta'ala menyebut biiznillah, kecuali dengan izin Allah, sesuatu yang asalnya di luar kemampuan manusia, manusia tidak boleh buat kecuali apabila Allah Ta'ala memberi keizinan. Sebenarnya hidup kita ni, kita sentiasa bergantung, berharap, menyandarkan urusan kita kepada Allah tanpa izinnya, tanpa kehendaknya, tanpa kebenarannya. Tidak ada satu benda pun kita boleh buat. Apabila kita ada hajat, ada keinginan untuk buat sesuatu, sama ada benda yang baik atau benda yang buruk, apabila Allah Ta'ala tidak izinkan, maka dia tak berlaku. Tetapi apabila Allah Ta'ala izinkan, ianya berlaku. Kedua-duanya, sama ada kita ada niat nak buat benda baik, diizinkan, berlakulah ia. Dan sekiranya kita meniatkan untuk buat perkara yang tidak baik, dan Allah Ta'ala mengizinkan, berlaku juga. Sudah menjadi ketentuan di sisi Allah Ta'ala. Ia mentakdirkan perkara yang dia tidak ingini berlaku juga pada hambanya. Ada hikmah yang kita tidak tahu.
Sepatutnya perkara yang dia tidak suka, sepatutnya dia tidak mentakdirkan benda itu berlaku, tapi berlaku juga. Ini adalah suatu ibtila, suatu ikhtibar yang besar untuk manusia. Berlaku dengan izin Allah, walaupun kadang-kadang perkara yang berlaku itu sebenarnya berada di luar hukum kebiasaan alam. Apabila Allah Ta'ala mengizinkan Maryam alaihassalam, ibu kepada Nabi Isa, mengandung, melahirkan Nabi Isa tanpa ada bapa, maka ianya boleh berlaku walaupun Maryam binti Imran tidak pernah berkahwin. Bagaimana dengan orang lain yang sudah berkahwin dan sudah hidup berumah tangga, tetapi apabila Allah Ta'ala tidak mengizinkan dapat zuriat, tak ada juga. Sebab segala-galanya berlaku dengan izin daripada Allah. Dalam bab berperang contohnya, Nabi SAW berdakwah untuk tempoh yang lebih 10 tahun di Mekah, dan tidak pernah berlaku peperangan di Mekah. Tidak pernah berlaku peperangan di Mekah. Peperangan berlaku setelah Nabi dan para sahabat berhijrah ke Madinah, setelah turunnya keizinan daripada Allah Ta'ala untuk berperang. Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan, yakni berperang bagi orang-orang yang diperangi, bagi umat Islam yang diperangi oleh kaum musyrikin, kerana mereka itu dizalimi, dan Allah Ta'ala maha berkuasa untuk memberi kemenangan kepada mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Orang-orang yang dihalau keluar daripada rumah mereka dengan cara yang tidak benar, melainkan semata-mata mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Dengan sebab hak mereka untuk melaksanakan agama Allah tidak dibenarkan oleh kaum musyrikin ataupun disekap, akhirnya Allah Ta'ala memberi keizinan untuk mereka berperang. Setelah turunnya keizinan untuk berhijrah, barulah Nabi berhijrah sama sahabat ke Madinah. Maknanya banyak perkara dalam agama ni sebenarnya kita tidak boleh buat sendiri kecuali apabila ada kebenaran di sisi Allah. Sebab tu dalam bab agama perlu dirujuk kepada kitab Allah Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Tidak boleh kita melakukannya berdasarkan min indi anfusina, daripada kehendak diri kita sendiri, kerana kemungkinan membawa kepada kita buat sesuatu yang Allah Ta'ala tidak izinkan. Apabila tidak diizinkan, mana salah. Berapa ramai orang kita bila sakit berubat, dia jumpa tu bawa Mesir, dia kata apa salahnya kita ikhtiar je. Alasannya ikhtiar. Ikhtiar tu tidak salah, tetapi cara ikhtiar tu salah kerana tidak ada keizinan dari segi hukum syarak untuk berikhtiar cara tu. Kalau kita berubat, kita hanya boleh berubat dengan perkara yang dibenarkan untuk kita berubat. Kalau kita menggunakan benda yang ada unsur najis, perkara yang ada najis, maka tidak dibenarkan untuk kita berubat, sebab tidak diizinkan dari sudut syarak berubat dengan perkara yang sebenarnya membawa kepada penyakit yang lain. Sebab tu penggunaan istilah najis dadah tidak sah dari segi hukum syarak, walaupun mungkin sah dari segi hukum manusia. Sebab dalam ubat hospital tu ada dadah dengan kadar yang tertentu. Tapi apabila dimasukkan dadah yang dikatakan najis itu dalam ubat, mana ubat tu haram. Itu kalau kita nak main dari sudut bahasa lah. Maknanya pemakaian najis, an-najasah untuk lil mukhaddarat adalah la tasih, tidak sah dari segi syar'an, dari segi syarak. Cuma hak dipakai tu atas nama lughatan dari sudut bahasa. Baik. Berlaku dengan keizinan daripada Allah. Kadang-kadang kita menghendaki sesuatu tetapi Allah Ta'ala tidak menghendakinya. Kita tidak mahukan sesuatu tetapi Allah Ta'ala pula mahu. Dengan izin daripada Allah Ta'ala, apa-apa yang kita mahu tercapai, dan apa yang kita tidak mahu, yang kita taksir, dapat dielakkan.
Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Sekiranya Allah Ta'ala mahu merasakan, mengenakan kepada kamu dengan kesusahan, tidak ada sesiapa yang dapat melepaskan kamu daripada kesusahan itu kecuali Dia. Sebab keizinan untuk terlepas daripada susah tu bukan dia pada orang lain, tidak pada pihak makhluk, tetapi pihak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khaliq, sebagai pencipta yang menciptakan dur, sesuatu yang mudarat dan bahaya. Wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan sekiranya Dia mahu merasakan kepada kamu, mengenakan kepada kamu sesuatu kebaikan, maka Dia Maha kuasa atas setiap sesuatu. Dengan izinnya Dia boleh mengekalkan kebaikan itu dan Dia boleh tarik balik. Kalau Allah Ta'ala mentakdirkan orang ni kaya, maka Dia boleh jadikan kaya dengan izinnya. Kalau Dia menghendaki supaya kekayaan itu tarik balik, boleh, Dia boleh buat. Kalau Allah Ta'ala menghendaki orang itu sakit, ya maka dia boleh sakit, walaupun dia telah berusaha untuk tidak terkena sakit. Mungkin seseorang itu telah berusaha jaga makan minum dia supaya tidak kena apa dia, darah tinggi ke, contoh kecil manis ke, tapi kena juga. Dengan izin Allah Ta'ala kena juga. Maka kita mengatakan boleh jadi ada hikmah di sebaliknya yang kita tak tahu. Dan kita hanya dapat, selain daripada usaha yang kita buat, berdoa supaya apa sahaja yang Allah Ta'ala tentukan dengan keizinannya itu adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk kita. Itu dengan izinnya. Dia timbulnya ayat ni nak kaitkan dengan ayat sebelumnya. Sebab orang-orang kafir Quraisy di Mekah mengatakan sepatutnya tugas Nabi, tugas Rasul ni bukannya cara soal berkahwin, soal beristeri dan ada anak pinak. Sepatutnya ditumpukan kepada urusan-urusan ibadat. Kata kaum musyrikin, maka turunlah ayat. Sebenarnya sudah menjadi ketentuan Allah Ta'ala bagi rasul-rasul yang terdahulu bahawa mereka juga memiliki isteri dan juga anak pinak. Dan sekiranya Allah Ta'ala menghendaki, maka Rasul itu boleh mendatangkan apa-apa perkara luar biasa yang disebut mukjizat dengan izin daripada Allah, dengan keizinan daripadanya. Likulli ajalin kitab, likulli hadithin waktun muayyan. Bagi setiap peristiwa yang berlaku ada waktu yang tertentu, ataupun ada masa yang muhaddad, yang terbatas. Bagi setiap ajal, ketentuan daripada Allah Ta'ala itu ada kitab, maknanya ada ketetapan yang sudah ditulis. Likulli muddah, bagi setiap tempoh tertentu ada kitab yang maktub, ada penulisan yang telah ditulis untuknya. Baik, ajal di sini dalam bahasa kita bila disebut ajal, kita faham ajal ni maknanya mati. Tapi ajal tidak semestinya mati. Dalam ayat kedua surah Al-An'am, huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Dialah Allah yang menciptakan kamu daripada tin, tanah yang bercampur dengan air, kemudian Dia telah menetapkan ajal. Thumma qada ajalan. Dan di sana ada wa ajalun musamma, ada ajal yang tertentu. Dalam tafsir ayat ni, ajal yang pertama merujuk kepada tempoh hidup manusia atas satu kaul pendapat ulama tafsir. Manakala ajal yang kedua merujuk kepada bilakah manusia mati selepas berakhirnya tempoh hidup dia di dunia. Ajal merujuk kepada suatu muddah, tempoh. Kebanyakan ayat dalam Quran yang menyebut tentang ajal, likulli ummatin ajal. Bagi setiap umat itu ada tempohnya. Tempoh dia tidak kekal lama, dia ada tempoh dia. Sekiranya dia derhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka berakhirlah tempoh hayatnya dengan turunnya azab. Fa idza jaa ajaluhum, apabila telah sampai tempoh untuk binasanya mereka ini,
la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka berlakunya ketetapan Allah bahawa mereka itu akan berakhir, ia tidak tidak tertangguh, tidak dilewatkan sedikit sesaat pun, atau tidak dipercepatkan sesaat pun. Berkata Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf, likulli waqtin hukmun yuktabu 'ala al-ibadi aw yufradu 'alaihim ma yaqtadihi salahuhum. Bagi setiap waktu, setiap zaman ada hukum yang ditulis untuk para hamba, ataupun adanya kefarduan ke atas mereka yang memenuhi akan kebaikan mereka, kemaslahatan mereka. Asy-syara'i' masalih, segala hukum syariat membawa maslahah kebaikan, dan ianya takhtalifu bi ikhtilafil ahwali wal awqat, ianya berlainan, berbeza dengan berlainnya keadaan dan masa. Apabila habis tempoh dia sesat, tak ada. Apabila habis satu tempoh, maka berakhir diganti dengan yang lain. Dalam bab syariat, syariat Nabi terdahulu berbeza dengan syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa perkara. Sebab syariat, tempoh syariat dia setakat tu je. Bila siapa masa dia, maka berakhirlah dan diganti dengan yang lain. Fa syara'iul anbiya as-sabiqin ka Musa wa Isa alaihi wassalam. Syariat Nabi yang terdahulu seperti Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam. Kemudian syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ianya telah datang mengikut apa yang yunasib, yang munasabah dengan usurha, dengan zaman masanya. Wa a'marun nasi wa ajaluhum wa arzaquhum wa huduthu a'malihim laha awqat muhaddadah. Umur manusia, ajal mereka, rezeki mereka, dan apa sahaja yang berlaku pada amalan mereka ada waktu-waktu yang telah ditentukan. La tataqaddam wa la tata'akhir, tidaklah tercepat ataupun tidak tertangguh, terlewat. Allah Ta'ala telah tentukan begitu, maka yang begitulah yang akan berlaku. Sebab likulli ajal kitab, bagi setiap ajal, ketetapan tempoh, ada waktunya ditulis. Start bila, habis bila. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Kita pergi kepada ayat yang berikutnya, ayat 39. Allah Ta'ala menghapuskan. Mahayamhu, memadamkan. Allah Ta'ala memadamkan apa yang dia kehendaki, dan dia juga menetapkan apa yang dia kehendaki, iaitu lillah mahfuz. Ayyansakhullahu ma syaa. Allah Ta'ala berkuasa untuk nasakh, untuk hapuskan, untuk padamkan ketentuan daripada syariat, sama ada dia menukar yang lain ataupun dia menetapkan hukum yang tertentu. Maka kita akan jumpa dalam beberapa hukum fiqh yang asalnya begini kemudian ditukar begitu. Itu kalau dalam bab masalah hukum fiqh, asal dulu para sahabat solat kiblatnya menghadap Baitul Maqdis, kemudian dinasahkan dan diganti akhirnya menghadap Masjidil Haram, dan melibatkan beberapa hukum-hukum yang lain. Tapi sebenarnya ayat ini umum, dia dalam bab qada dan qadar. Ada perkara yang Allah Ta'ala tetapkan di Lauh Mahfuz, dan ada perkara yang di Lauh Mahfuz itu Allah Ta'ala boleh padamkan dengan kehendaknya. Baik. Dalam tafsir ayat ini sebenarnya ulama-ulama tafsir berbeza pendapat banyak. Kita akan jumpa pandangan dari segi ulama tafsir, sebab ayat 39 surah Ar-Ra'd melibatkan persoalan takdir yang mu'allaq dan takdir yang mubram. Dia ada dua bahagian situ. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, itu takdir yang bersifat mu'allaq. Wa 'indahu ummul kitab, itu takdir yang bersifat mubram. Gapo dia mu'allaq, kenapa dia mubram? Mu'allaq ni maknanya suatu takdir yang Allah Ta'ala tentukan dan dia boleh berubah. Kalau Allah Ta'ala hendak dia berubah, dia boleh berubah, sebab dia ada kaitan dengan keizinan dia, tu boleh berubah. Manakala yang kedua, takdir mubram, sesuatu yang kekal, tetap, dan dia tidak berubah.
Memang ada timbul, kadang-kadang timbul salah faham di kalangan setengah orang yang mengatakan kalau sudah ditulis bagi seseorang itu rezekinya, ajalnya, jodohnya, apa dia lagi, amalannya, kenapa pula timbul sa'ayyamhullah, Allah Ta'ala padamkan, diubah pula. Baik. Berkata Ibn Abbas, yudabbiru amras sana, Allah Ta'ala yang menguruskan, mentadbirkan urusan bagi setahun, apa yang berlaku dalam setahun. Maka dia memadamkan apa yang dia kehendaki, kecuali illa syiqa was sa'adah wal hayah wal maut, kecuali 4 perkara yang melibatkan soal kecelakaan. Maksud celaka ni bukan kemalangan. Celaka ni adakah golongan ni golongan yang bernasib malang. Bernasib malang dengan sebab dia memilih jalan yang salah, maka dia mendapat, maka dia layak dipanggil ahli syaqawah, golongan yang mendapat celaka dengan sebab dia memilih begitu. Ada kaitan dengan ikhtiar, pilih, tapi ketetapan itu sudah termaktub di sisi Allah. Ataupun as-sa'adah, bahagia, al-hayah, kehidupan, dan al-mati. Qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, adapun yamhullahu ma yasha' wa isbit, Allah Ta'ala berkuasa menghapuskan apa-apa yang dia kehendaki dan dia boleh menetapkannya, kecuali soal hidup mati, celaka, bahagia. Kerana kedua-duanya la yataghayyarani, tidak berubah, tidak akan bertukar. Iaitu hidup, bila hidup dia akan ada mati. Berkatalah Mansur, seorang perawi nama Mansur berkata, saya pernah bertanya kepada Mujahid, seorang ahli tafsir. Mujahid ahli tafsir zaman tabi'in. Ara'aita du'a ahadina yaqul, apakah pandangan kamu dengan doa seseorang dari kalangan kita? Aku dengar ada seorang yang berdoa, dia berkata, Allahumma in kana ismi fis su'ada fa asbithu fihim, wa in kana fil ashqiya famhihi anhum waj'alhu fis su'ada. Ya Allah, sekiranya nama aku tertulis di kalangan orang-orang yang bahagia, orang yang beruntung, bertuah, maka tetapkanlah nama aku itu di kalangan mereka. Ini yang kita minta. Kalau betul Allah Ta'ala mentakdirkan kita termasuk golongan yang bahagia, bahagia dengan orang yang dipilihnya, orang yang istiqamah dengan agama, dengan amalan soleh, dengan iman, dengan takwa, dengan hidup dalam suasana beribadat, maka tetapkanlah ia. Dan sekiranya ditulis namaku itu di kalangan orang yang asyqiya, yang celaka dan tidak bertuah, maka padamkanlah ia. Sebaliknya jadikanlah namaku itu berada fi su'ada, di kalangan orang yang bahagia. Ini masuk bertanya kepada Mujahid, sebab doa sebegini adalah suatu doa yang meminta supaya dikekalkan nama seseorang di kalangan su'ada. Kalau ditulis di kalangan akhir, maka ubahlah. Doa ni dibuat kerana berdasarkan ayat 39 surah Ar-Ra'd. Berkata Al-A'mash, Imam Al-A'mash, daripada Abi Wa'il, yang namanya Syaqiq bin Salamah, di mana Syaqiq bin Salamah banyak berdoa dengan doa yang berbunyi, Allahumma in kunta katabtana ashqiya famhihi waktubna su'ada. Ya Allah, sekiranya engkau menulis kami, menetapkan kami golongan yang celaka, padamkanlah ia. Padamkanlah ia, tuliskanlah kami di kalangan su'ada, orang-orang yang bahagia dan beruntung. Wa in kunta katabtana su'ada fa athbitna, sekiranya engkau telah menulis bahawa kami dari kalangan orang-orang yang bahagia, maka tetapkanlah ia. Fa innaka tamhu ma tasha' wa tuthbit wa indaka ummul kitab, kerana sesungguhnya engkau berkuasa memadamkan, menghapuskan apa-apa sahaja ketentuan yang engkau kehendaki, dan engkau berkuasa menetapkannya, dan di sisi engkau jugalah ummul kitab. Doa yang dibaca oleh Syaqiq bin Salamah pun diambil, dibuat berdasarkan ayat 39 surah Ar-Ra'd. Baik, berkata Al-Aufi, dinukilkan daripada Ibn Abbas, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Apa maksud Allah Ta'ala memadamkan, menghapuskan ketentuan yang dia kehendaki, dan dia menetapkan sebahagian ketentuan lain yang dia kehendaki.
Ada hak dia nak padam, dia padam. Apa dia nak ubah, dia nak tetapkan. Maksudnya ialah seorang lelaki ya'malu zaman bi ta'atillah, seorang lelaki yang beramal untuk tempoh masa yang tertentu dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Thumma ya'udu li ma'siyatillah fayamut 'ala dhalalah fahuwa alladhi yamhu. Kemudian dia kembali melakukan maksiat kepada Allah, maka matilah dia di atas kesesatan. Maka itulah dia orang yang telah dipadamkan kebaikan untuknya. Puncanya kerana dia tidak istiqamah. Jadi Allah Ta'ala padam. Kalau padam hak baik, ganti hak buruk, bukan kerana dia nak nyaya kepada hamba-hambanya, tetapi kerana si hamba itu tidak istiqamah dan ada faktor-faktor tertentu di mana dia lebih tertarik dengan dunia sehingga dia meninggalkan jalan ketaatan dan memilih jalan kemaksiatan. Adapun yang ditetapkan ialah seorang lelaki yang asalnya dia melakukan maksiat kepada Allah, wa qad kana sabaqa lahu khairan hatta yamut wa huwa fi ta'atillah. Padahal sudah tertulis ataupun sudah ditentukan kebaikan untuk dia sehingga matilah ia dalam keadaan taat kepada Allah, walaupun asalnya dia melakukan maksiat. Asalnya buat maksiat, tetapi akhirnya kehidupan dia berubah dan akhirnya dia melakukan ketaatan kepada Allah dan ditentukan bahawa dia mendapat kebaikan itu. Atau termasuk juga dalam yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Setiap lafaz perkataan, setiap perbuatan kita, sebagaimana diketahui ada malaikat raqib atid yang tulis. Ada malaikat raqib atid yang tulis. Termasuklah perkara-perkara yang tidak membawa kepada dosa, pahala tulis juga. Dia akan tulis semua sekali. Hak kita buat, hak kita tulis, yang kita tuturkan, yang kita cakap, dia tulis. Adapun yang tidak membawa kepada dosa pahala, yamhullah, Allah Ta'ala padamkan. Padam dengan maksud tidak diambil kira untuk dihisap daripada mahsyar. Adapun hak dikekalkan dalam buku catatan amalan kita ialah apa-apa yang membawa kepada dosa ataupun pahala. Kalau dosa, dapatlah balasan siksanya kalau seseorang tidak bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat, maka dihapuskan dosa itu lalu dipadamkan daripadanya. Allah Ta'ala memadamkan apa yang dia kendaki dengan sebab ada faktor-faktor tertentu. Contohnya doa. Kalau telah ditulis bahawa orang ni begini nasibnya, dengan sebab doa berubah daripada yang tidak baik menjadi baik, yang baik sikit menjadi baik banyak. Contohnya dalam bab rezeki. Kalau telah ditulis bahawa rezeki dia banyak ni untuk hari itu, hari-hari itu telah ditulis rezekinya, tetapi disebabkan orang ini terlibat dengan sesuatu perbuatan dosa, rezeki yang ditakdirkan itu diskat. Diskat itu kata yamhullah, Allah tak ada padamkan. Rezeki asas patut boleh ke dia. Kita kata Tuhan itu dah rezeki, betul itu dah, tapi ketentuan itu bersifat muallaq. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nasa'i, Ibn Majah daripada Thauban radhiyallahu anhu, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yuhramur rizq bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang lelaki itu diharamkan rezeki ke atasnya dengan sebab dosa yang menimpanya. Boleh jadi asalnya di lauh mahfuz dah ditulis takdir untuk dia, rezeki untuk dia hari itu, katakanlah apa dia akan dapat mungkin nilai rezekinya RM300 katakanlah. Tiba-tiba hari itu dia terlibat dengan sesuatu yang membawa kepada dosa, maka dipadakan. Boleh jadi tak ada langsung, ataupun boleh jadi boleh sikit. Maka diharamkan rezeki dengan sebab dosa yang menimpanya. Ada pula setengah ulama tafsir, maksud diharamkan rezeki ni
dengan sebab perbuatan dosanya tiba-tiba dia diuji dengan penyakit lain. Rezeki dapat dah, boleh dah, duit ni banyak, tiba-tiba boleh penyakit. Dengan sebab penyakit ni, duit yang banyak ni kena guna beli obat, tak boleh guna juga rezeki. Dengan sebab dosa tertentu, maka dia mendapat penyakit, dan penyakit itu menyebabkan dia kena ikhtiar untuk berubat. Bila berubat, guna duit tadi, duit ni itu maksud diharamkan rezeki. Ada juga yang mentafsirkan begitu. Wala yuraddul qada illa doa, dan tidak ditolak qada itu kecuali dengan doa. Ini penting doa. Doa, doa ni sangat penting. Salah satu peranan doa ialah apa-apa qada, ketentuan yang tidak baik ataupun yang tidak kita ingini, kemungkinan boleh ditolak, diketepikan. Wala yazidu fil umri illa al bir, dan tidaklah bertambah pada umur kecuali kebaikan sahaja. Dan sabit adalah hadis yang sahih bahawasanya amalan menghubungkan silaturrahim, merapatkan hubungan kekeluargaan, menjadi sebab kepada bertambahnya umur. Bertambahnya umur. Allah Ta'ala tetap ada umur gini, tapi dia boleh tambah kalau dia kendaki untuk menambahnya. Ataupun dalam hadis yang lain, inna du'a wal qada la ya'talijani bainas sama'i wal ard, antara doa dan qada, ketentuan Allah Ta'ala itu ianya bertarung di antara langit dan bumi. Maksudnya kalau tu qada yang tidak baik, qada yang disebut yang ataupun yang buruk, seseorang berdoa dengan sebab doa itu, qada itu tersekat, terhalang, tidak sampai. Mungkin sudah ada di sisi Allah, kita tak tahu. Keluar daripada rumah hari ni adalah berlaku apa-apa yang tidak diingini, kemalangan ke apa, tapi dengan sebab doa diangkat, tak jadi, tak berlaku. Sebab itu penting, doa ni sangat penting. Maka ayat yang Allahumma yasha' wa isbit secara ringkasnya adalah ammatun fi jami'il asya', adalah umum untuk semua perkara, sama ada al-mahwu wal isbat, padam ataupun tetap, ianya berlaku dengan kehendak Allah. Ma yasha' yamhullahu ma yasha' wa yuthbit juga ma yasha', bergantung kepada masyiatullah, kehendaknya ataupun iradahnya. Pengecualiannya hanya dalam bab as-sa'adah, asy-syaqa', kemudian apa lagi, al-khalqi, riwayat lain menyebut kebahagiaan, kecelakaan, dalam bab kejadian, persoalan rezeki, al-khuluq, persoalan akhlak ataupun tingkah laku, maka ia sesuatu yang la tataghayyar, tidak berubah, dan sesuatu yang tidak boleh dicapai dengan ijtihad dan pendapat, tetapi diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dijelaskan apa dia. Perkara ini dinukilkan daripada tafsir oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam Ajami' li Ahkamil Quran. Jadi kesilapan dalam memahami ayat ini membawa kepada syubhat, ada salah faham. Tak tahulah tempat kita ni, tapi kalau di negara Arab berlaku seperti yang ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam bukunya Al-Qada' wal Qadar. Dia menjelaskan makna al-mahwu wal isbat, maksud padam dan tetap. Ada tempat-tempat yang Allah Ta'ala padamkan, ada yang ditetapkan. Kerana ada setengah manusia yang merasa muskil tentang beberapa ayat dalam kitab Allah. Setengahnya berkata, apabila Allah Ta'ala sudah mengetahui perkara itu berlaku begitu dan sudah ditulis di sisinya, jadi apa makna yamhullahu ma yasha' wa isbit? Apa perlu Allah Ta'ala padamkan? Sebab benda tu ditulis dah gitu, apa perlu dipadam? Sekiranya rezeki, umur, ajal, kematian sudah ditulis, tidak bertambah dan tidak dikurangkan, apa pula dengan hadis Nabi yang menyebut sesiapa yang mahu dilapangkan rezekinya
ataupun dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menghubungkan silaturrahim. Kenapa pula menghubungkan silaturrahim? Menyebabkan rezeki jadi bertambah, umur bertambah panjang, rezeki bertambah luas, sedangkan benda itu sudah ditulis. Jadi semuanya orang yang menimbulkan kemusykilan tidak faham bahawa qada tu dan qada itu ada dua, yang bersifat muallaq dan yang bersifat mubram. Suatu ketetapan yang kalau muallaq tertakluk kepada apa yang manusia buat dari segi usahanya, dari segi doanya. Doa pun usaha juga. Maknanya usaha yang kita buat, kalau Allah Ta'ala izinkan, boleh mengubah qada itu, dia akan berubah. Dia akan berubah. Sebab tu dalam bab usaha, kita perlu mencari sebab-sebab untuk berusaha. Tidak cukup setakat berdoa. Nabi pergi perang pun tidak pergi tangan kosong. Tidak kata sekadar pergi perang, ya Allah, akak tangan berdoa. Tapi tak bawa satu. Ada juga bawa senjata dan kelengkapan untuk berdepan dengan musuh. Walaupun kita kata yang menyebabkan menang tu bukan soal senjata tu, bukan bilangan tentera dan juga senjata yang digunakan. Yang menentukan menang kalah adalah wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan, pertolongan yang sebenar kecuali di sisi Allah. Betul memang Allah Ta'ala yang tolong, cuma bilangan tentera, persiapan, latihan, senjata adalah wasilah yang menjadi sebab kepada untuk menang. Tapi menang itu sendiri berlaku dengan izin Allah. Itu kita kena faham. Bukan bermakna bila kita rasa kita boleh dudukkan selesa, kita pun biarlah kita rasa kita akan menang dalam perjuangan. Tak. Kita perlu berusaha untuk mencari sebab-sebab yang membawa kepada kemenangan. Tetapi kalau ditakdirkan, tak cukup sebab-sebab tadi, dari segi kelengkapan, ketenteraan, dari segi bilangannya sikit. Kalau Allah Ta'ala mentakdirkan menang juga. Dalam peperangan apa? Dalam peperangan Mu'tah, Nabi tak pergi, sahabat pergi melawan tentera-tentera Rom. Bilangan tentera Islam 3,000, lawan tentera Rom yang jumlah, ada pendapat kata 100,000, kata 200,000. Tapi rupanya menang tentera Islam 3,000 lawan dengan 200,000. Kalau guna logik akal, kita kata kalah lah, ataupun tidak akan menang lah. Tapi dengan izin Allah Ta'ala, sebagaimana dalam kisah peperangan antara tentera Talut dengan tentera Jalut yang kita boleh baca di awal di dalam surah Baqarah, di akhir juzuk kedua. Apabila mereka merasakan tidak mampu lagi untuk berdepan dengan tentera Jalut yang begitu ramai, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Biiznillah. Berapa banyak kumpulan tentera yang sedikit dapat mengalahkan tentera yang ramai dengan izin Allah. Adapun hak sedikit tadi bukan sengaja nak tubik sikit, tapi setakat tu yang dia mampu. Dari segi kelengkapan senjata, bilangan tentera, setakat itu sahaja. Mereka telah berusaha untuk mencukupkan keperluan dalam peperangan, tapi tak boleh juga setiap tu. Tapi dengan izin Allah menang juga. Lalu fahazamuhum biiznillah, izin juga. Akhirnya mereka dapat mengalahkan tentera Jalut dengan izin daripada Allah. Sebab tu ayat kita baca, ayat 38, ayat 39, dia kait bab tadi. Dalam bab Allah Ta'ala mengizinkan, ataupun seorang Rasul tidak boleh mendatangkan apa-apa mukjizat kecuali dengan izin Allah, dengan keizinan. Lepas tu dikaitkan pula dengan yamhullahu ma yasha' wa yusbit wa indahu ummul kitab. Sebab semuanya tertakluk kepada keizinannya, kehendaknya. Tetapi kita kena usaha. Kita kena usaha dari sudut amalan, dari sudut kerja dan sebab-sebab yang membawa kepada kita mencapai kejayaan dan juga kebahagiaan dunia akhirat. Kena usaha. Kena yakin sungguh-sungguh. Sebab tu apabila kita belajar dan kita dapat ilmu, kita akan rasa bahawa kita sangat berhajat kepada pertolongan di sisi Allah. Dan kita tak boleh buat gapo sebenarnya. Maksud tak boleh buat gapo, kalau Allah Ta'ala tidak memberi kekuatan bagi kita, tidak ada satu benda pun kita boleh buat. La haula wala quwwata illa billah. Tetapi apabila ada kemahuan dan ada usaha dan Allah Ta'ala izinkan, maka kita akan dapat apa yang kita nak.
Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la